Allah, 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 Allah. Ada nak bertanya. Assalamualaikum tuan. Ini saya nak tanya sekira, ini apa bezanya zikir dan tilawah Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natijahnya dari satu sudut seperti yang Allah terangkan dalam Quran, yaitu mendatangkan khusyuk hati, tak berbeza. Apa dalilnya? Ini dari sudut kesan zikir dan baca Quran. Dari segi natijahnya, kesannya, dari satu aspek tidak berbeza berdasarkan ayat 16 surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Adakah orang-orang mukmin, yaitu sahabat-sahabat Nabi itu, yang mengurangkan berzikir dan kurang baca Quran itu merasa masanya belum tepat, masanya belum sampai untuk mereka mengkhusyukkan hati bagi berzikrullah dan membaca Quran. Jadi daripada ayat ini, kesan zikrullah dan baca Quran disamakan oleh Allah, iaitu menjadikan hati itu khusyuk. Artinya siapa berzikir hati khusyuk, siapa baca Quran hati jadi khusyuk. Ini dari satu sudut apa dia kesan. Tapi dari segi yang lain, ya, segi lain ini macam mana nak membentuk hati mutmainnah, ya, membentuk hati mutmainnah. Ini memang dengan zikrullah, ya. Baca Quran tu tak disebut, ya. Cuma kalau dah zikrullah dia baca Quran, lagi menambahkan mudah untuk mencapai hati mutmainnah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilahi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang melakukan inabah kepadanya zahir dan batin. Mereka itu ialah orang-orang beriman, beramal soleh, hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Disebut oleh Allah dengan zikrullah. Amalan zikrullah baca Quran itu berbeza, ya. Amalan zikrullah dengan solat itu berbeza, dibezakan oleh Allah, ya. Bagaimanapun bila kita baca Quran ada makna zikir, tapi zikir dengan la ilaha illallah, menyebut nama Allah itu memang ada diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab itu Sayyidina Ali bila bertanya kepada Rasulullah untuk Rasulullah ajarkan satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, paling cepat, paling mudah, paling afdal, maka Rasulullah ajar Sayyidina Ali, sebutkan Sayyidina Ali, ya Ali alaika bi dzikrillah sirran wa jahran. Yang akhirnya Sayyidina Ali diajar zikir la ilaha illallah. Kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah pada peringkat-peringkat akhir. Rasulullah kata, ya Ali alaika bi dzikrillah wa tilawati kitabih. Rasulullah masih membedakan zikrullah dengan baca Quran, walaupun baca Quran itu ada makna zikir. Dan biasanya kalau orang itu berzikir betul-betul, dia akan juga membaca Quran, tak memisahkannya, ya. Malahan menyanjung tinggi bacaan Quran, ya. Karena bila dia berzikir seperti yang saya sebutkan di tingkat-tingkat tadi, dia akan memandang Allah, kasih kepada Allah. Tanda dia kasih kepada Allah, dia suka kepada kalimah Allah. Tanda dia suka kepada kalimah Allah, dia suka baca Al-Quran. Jadi begitulah kedudukannya, ya. Tapi jangan disangka orang zikir ni tak baca Quran. Ini tadi saya dengar orang berzikir tak baca selawat, ya. Padahal saya dah ajar siapa-siapa ikut Naqsabandi sehari semalam jangan kurang 1,500 selawat Nabi, ya. 1,500.
Tapi kita amalkan ramai-ramai lepas sembahyang, ya, lepas sembahyang, lepas tawajuh, ramai-ramai bersalam. Itu sebahagiannya. Selain daripada itu kita masing-masing lah. Dan selawat ini memang kita titik beratkan, ya, kerana selawat ini satu amalan yang hebat, satu amalan yang hebat, diajar sendiri oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini Allah perintahkan gitu, ya, tentang selawat, dan kelebihan selawat ni kita dah maklum. Biasanya orang yang betul-betul berzikir, dia berselawat, dia baca Quran, ya. Kalau dia tak berselawat, tak baca Quran, itu berarti ada kekurangannya, ya. Ada soalan semalam tu, soalan daripada ahli qaryah Masjid Ibn Haldun semalam. Dia kata tolong tanyakan kepada Tuan Guru, mana lebih utama, selawat Nabi ke atau zikrullah? Sebab yang sekarang ni di-highlightkan berkaitan dengan semasa ni, iaitu banyak-banyakkan berselawat akan Nabi. Adakah berselawat akan Nabi, kalau banyak-banyak kita itu dapat seperti yang Tuan ceritakan tadilah, dia minta penjelasan. Sebenarnya, ya, berdasarkan pada pertama ayat-ayat Quran, kedua hadis-hadis Nabi, ketiga kata-kata ulama, keempat, ya, amalan para orang-orang sufi, ya, kita dapati kalau kita nak kata mana lebih utama antara zikrullah dengan selawat Nabi, maka jawapannya ialah zikrullah. Sebab ayat 45 surah Al-Ankabut, ya, disebutkan apa, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Kalaulah apa tadi, zikrullah itu hikmahnya lebih besar daripada solat, memang patut. Sebab apa, zikrullah itu apa dia, nyawa bagi solat, ya, zikrullah tu nyawa bagi solat. Apa dalilnya? Aqimis solah li zikri, dirikanlah solat untuk ingat aku. Jadi zikrullah tu kan nyawa bagi solat. Memang lebih utama zikir. Tapi bila kita mengatakan lebih utama zikir, bukan kita meremehkan selawat, tidak. Kita menyanjung tinggi selawat sebagaimana kita sanjung zikir. Sebab itu kita mesti banyakkan selawat. Dalam Naqsabandi sehari semalam mesti berselawat 1500. Ya, semua tarikat ada selawat. Itu saja. Cuma timbul salah faham tu biasalah, ya. Timbul salah faham itu biasa. Tapi sebenarnya gitu, ya. Kalau kita tengok ranking, memanglah zikrullah. Dalam solat pun zikrullah itu nyawa bagi solat. Sehingga Rasulullah kata apa? Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Bandingan orang yang ingat Tuhannya Allah dengan orang yang tidak ingat Tuhannya Allah, seperti orang hidup dengan orang mati. Itu kan tujuan Rasulullah kan, macam, ya, meninggikan, mementingkan apa itu zikrullah. Tapi selawat ini memang hebat, ya. Selawat ini menyampurnakan amal. Sehingga ada hadis, kalau kita berdoa tak ada dalam doa itu selawat Nabi, doa itu tergantung kan. Tergantung makna tak diterima oleh Allah, susah nak diterima oleh Allah. Itu memang betul. Selawat Nabi ini juga menunjukkan kasih sayang kita kepada Allah, kerana kita ada 4 kewajipan terhadap Rasulullah. Disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu bihi, beriman, wa azzaruhu, memuliakan Rasulullah. Caranya, antara caranya banyakkan selawat, wa nasaruhu, membantu, ya, Rasulullah dalam menyebarkan agamanya, wattaba'u nura,
nurul ladzi ma'ahu unzila ma'ahu. Yang keempatnya Quran, ikut Quran. Sebab tu baca Quran. 4 ni. Ulaika humul muflihun. Mereka dah orang berjaya. Beriman, memuliakan Rasulullah, membantu Rasulullah, dan ikut Quran. 4 ni. Ya. Jadi bukan zikir saja. Bila sebut 4 ni semua mesti ditunai. Ya. Beriman, wa azzaruhu, memuliakan, wa nasaruhu, membantu, dan keempatnya wattaba'u, mengikut Quran. 4. Tapi itulah, bila kita lupa ni, hubungan ni jadi terpecah-pecah. Ya. Orang yang tak faham dia tengok zikir saja. Itu. Sebenarnya semua tu bergabung, ya, tak boleh dipisah. Nabi salam alaik ya Rasul.